Lindung diri, lindung semua, dan seperti biasa kita akan bawakan satu paparan berkaitan dengan kesihatan mental. Umum kita sedia maklum bahawa isu kesihatan mental ini mendapat perhatian dan depression atau kemurungan pada satu ketika ia mungkin dikaitkan dengan stigma. Kita tidak boleh bercakap tentang depression ataupun tidak ada pendedahan tentang apakah itu kemurungan. Namun kini alhamdulillah lebih ramai yang tahu apakah itu kemurungan dan kita sedia untuk menerima mereka yang mempunyai isu ini dengan tangan yang lebih terbuka dan menghulurkan bantuan dan juga memberikan peluang kepada mereka untuk mencari bantuan yang diperlukan. Dan di segmen kali ini juga kami membuka talian kepada anda di luar sana jika anda ingin menunjukkan apa-apa saja soalan kepada tetamu kami dan kepada kami juga, kami akan cuba membantu anda dari masa ke semasa. Dan bersama kami pagi ini untuk berbincang tentang topik kita ialah Dr. Nurul Syuhaida Abdul Razak, pakar psikiatris Hospital Shah Alam. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Terence, hai Fatana. Apa khabar? Khabar baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia jemput saya sekali lagi. Saya rasa saya dah biasa kot kan dengan Selamat Pagi Malaysia kot, tapi mungkin tak biasa dengan Fatana dengan Cik Terence ni. Ya, tak apa, kita akan biasa. Kita akan biasakan. Kita akan membiasakan diri. Kita akan membiasakan diri. Jadi doktor, kemurungan atau depression, topik kita hari ini, bolehkah ia dikawal? Kalau individu tu merasakan dirinya berada dalam tahap kemurungan ataupun dia boleh rasalah, katakan emosinya pada hari ini lain daripada kebiasaan, bolehkah kita bertindak untuk mengawal keadaan kemurungan kita dengan daya dan usaha kita sendiri? Okey. Alright, tapi sebelum untuk kita bercakap ke situ kan, saya nak cerita sedikit tentang manusia ya. Manusia ni memang dilahirkan dengan pelbagai emosi ya. Memang kita tak ada orang yang tak ada emosi bila dia lahir tu ya. Dilahirkan dengan emosi sedih, marah, gembira, suka, duka, lara. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita Google kan, kalau macam kita tengok wheels of emotion, roda emosi, kita akan tengok ada beratus-ratus emosi kita sebenarnya. Dan emosi ni penting untuk kita sebenarnya melindungi diri kita. Contohnya kalau kita tak ada emosi keresahan ya, kita macam tiba-tiba kita nampak anjing ya, kita jalan buat tak tahu je, tapi tiba-tiba kena gigit dengan anjing sebab kita tak rasa risau, kita tak rasa pun macam benda tu akan mengganggu kita. Tetapi sekiranya kita rasa risau, kita rasa alamak anjing ni mungkin nak gigit I kot, so kita akan lari ataupun kita mungkin akan melindungi diri kita. Jadi emosi ni sangat-sangat penting. Tetapi ada kalanya bila emosi ini terlampau dan terlampau mengambil diri anda, maksudnya it takes the best out of you, itulah yang kita risaukan. Dan depresi, bila kita kata sedih, semua orang akan melalui rasa sedih ya. Kalau kadang-kadang kan kita ada je benda yang kita buat, tiba-tiba kita rasa sedih, kita rasa down kan, kita rasa macam kita rasa tak okey, tetapi benda tu tak berlanjutan. Tetapi bila kita bercakap tentang depresi ni ya, kita kena tahu apa itu depresi tu dulu ya. Sebab semua dia ada beza tau. Macam bila orang cakap I depressed lah, I stress lah, tetapi itu tidak bermaksud yang mereka ada depresi. Tetapi apa itu depresi, itu yang kita kena kenal pasti terlebih dahulu ya, sebelum kita jawab soalan macam mana ada. Doktor, mungkin ada sedikit masalah dengan audio. Dekat doktor tertekan mute. Baik, kita cuba betulkan sedikit isu audio dan depression ataupun kemurungan. Walaupun kita tidak sedar, kita mungkin boleh juga rasa depression. Ini adalah tanda-tanda yang kita sedia maklum, cepat marah, hilang minat pada perkara yang rutin, rasa bersalah. Kognitif yang nombor 5 tu sebenarnya saya hilang selera makan tu mungkin tidaklah. Tidak pernah. Tidak pernah lagi. Tapi ada yang tambah selera makan. Itu pun ada juga yang depresi tapi dia makin nak makan sebenarnya. Dan sebenarnya depresi ni kadang-kadang orang fikir orang yang punya masalah je tadi. Tapi sebenarnya orang yang kalau kita lihat happy, gembira, itu pun sebenarnya mungkin mengalami depresi juga. Jadi kita tak boleh nak membeza-bezakan kalau ada masalah saja, tidak punya masalah, mereka tidak akan mengalami masalah depresi. Jadi kenal pasti isu-isu ini bersama kami dan kita kembali bersama dengan doktor. InsyaAllah isu audio tadi telah dapat diselesaikan. Doktor, Assalamualaikum.
Masih lagi kita tidak dapat merungkaikan isu audio itu, doktor boleh mendengar kita namun kita tidak dapat berhubung dengan doktor. Jadi untuk anda yang mempunyai sebarang isu berkaitan dengan kemurungan, anda boleh hubungi talian-talian yang sering kami wawarkan kepada anda, di mana kalau anda ke pautan Facebook Selamat Pagi Malaysia dan juga di Instagram, kita akan sering kali muatkan pautan senarai nombor yang sangat penting, senarai nombor daripada Kementerian Kesihatan, Defenders dan sebagainya, untuk anda bercakap, kerana itu adalah mungkin cara pertama ataupun langkah pertama yang perlu dilakukan, bercakap dengan individu yang dipercayai ataupun bercakap dengan pakar klinikal yang mana mungkin anda tidak kenal, tetapi anda boleh yakin dengan emotional first aid yang diberikan. Kerana sekarang ni banyak saluran-saluran yang telah pun tersedia untuk membantu anda di luar sana. Jadi tampil ke hadapan, jangan malu, jangan segan, lupakan stigma masyarakat. Kerana sekarang ni masyarakat sudah pun terbuka menerima apa itu depresi sebenarnya, kerana ramai yang terkesan sekarang, dan lagi-lagi kepada orang yang kehilangan kerja, banyak antara mereka yang berani tampil ke hadapan dan tidak malu untuk mendapatkan bantuan. Apa yang saya selalu risaukan adalah kemurungan di kalangan budak-budak, anak-anak yang sering terdedah kepada bebanan yang lebih kerana kelas-kelas online ini. Bukan saja terhad kepada beberapa jam, namun kelas tambahan semuanya adalah online. Jadi itu mungkin akan menyumbang kepada isu kemurungan mereka. Kita bersama dengan doktor yang mungkin telah dapat kita hubungi semula. Assalamualaikum, doktor. Dengar? Ya, sekarang kita dengar, doktor, ya. Alright, okay, I'm so sorry. Tak tahulah kenapa. Tak apa, doktor. Selalunya okey, tak apa. So, okey. Mungkin kita terus saja menjawab soalannya, doktor, sama ada kita boleh atau tidak uruskan kemurungan ini secara personal atas daya dan usaha kita sendiri. Okey, sebenarnya kan macam bila kita cakap tentang kemurungan ni adalah satu penyakit mental, tetapi dia antara penyakit mental yang paling senang untuk diubati. Maksud yang paling nak kata, ialah tak adalah nak kata semudah ABC tu kan, tapi ABC pun susah juga sebenarnya, tapi kan tapi dia adalah antara sekiranya rawatan yang kena, maksudnya rawatan yang tepat dengan daya usaha yang kita tepat, insyaAllah kita boleh mengawal depresi itu dengan sangat bagus, ya. Sebab dia adalah antara penyakit yang paling mudah untuk dirawat. Kenapa? Sebab biasanya dia ada stresor. So depresi ni biasanya dia ada stresor. Macam tadi kan Terence cakap tadi, macam pasal PDPR, pasal online, pasal stres, dan stres disebabkan oleh pekerjaan dan sebagainya. Okey, saya selalu cakap kepada pesakit saya kan, dia ada dua jenis rawatan. Sama ada farmakoterapi, ubat-ubatan, ataupun psikoterapi. Tetapi bila kita bercakap tentang depresi kan, seperti yang saya tengok tadi, yang paparan dalam slide tadi kan, dia ada kurang selera makan lah, rasa penat lah, rasa letih, rasa useless, rasa nak bunuh diri. Okey, bila kita pergi berjumpa dengan doktor biasanya dia akan buat assessment dulu, sama ada walaupun nama dia major depressive disorder, tetapi major depressive disorder ni diklasifikasi mild major depressive disorder, moderate major depressive disorder, severe major depressive disorder. Kalau mild, biasanya kita boleh menggunakan kawalan kendiri, iaitu psikoterapi ataupun supportive psikoterapi. Maksudnya kan kalau dia jumpa doktor ke ataupun dia jumpa kawan-kawan kan, kawan-kawan dia kata support dia. Contohnya macam dia mungkin kemurungan tu disebabkan oleh masalah financial, tapi mungkin ada kawan yang buka jalan, kau marilah kita join venture untuk bisnes ke, ataupun macam you tolong I dapat duit sikit-sikit. So dia akan dapat membantulah daripada situ kan. Dan juga kalau daripada macam psikoterapi ni, macam kalau kita biasanya orang yang ada kemurungan ni, dia ada banyak negative thought about themselves. Dia rasa macam dia tak bagus, dia tak cukup, it's not enough untuk everyone, tak cukup cantik, tak cukup bagus, tak cukup berusaha. Jadi bila dia ada banyak negative thought ni, dia akan rasakan macam diri dia tu tak berguna lah. Dia rasa macam semuanya tak betul. Jadi antara terapi yang selalu kita boleh buat adalah, tapi diperlukan terapis lah untuk melakukan ni, adalah cognitive behavior therapy. Di mana kalau cognitive behavior therapy ni, di mana kalau macam kognitif, apa yang kita fikir dia akan mempengaruhi kita punya tingkah laku. Apa yang kita fikir mempengaruhi emosi kita, dan emosi kita akan mempengaruhi tingkah laku. Jadi kan itu antara, dan kita akan buat beberapa sesi tentang itu. Tetapi kalau untuk kawalan kendiri kan, pertama sekali saya suka mencadangkan yang pertama kita kena acknowledge kita punya emosi. Ya, macam depresi
kan, kita acknowledge saya sedih. Sebab ada orang, sebab saya suka kalau orang berfikir secara rasional berbanding dia berfikir secara positif. Kalau fikir positif, okey, saya tak boleh sedih, saya tak boleh marah, saya tak boleh rasa resah, saya tak boleh gelisah. Padahal macam saya bagi tahu mula-mula, yang emosi ni penting. Allah dah jadikan kita dengan pelbagai emosi. Tetapi kita tak boleh rasa marah, tak boleh sedih sebab kita nak jadi positif je. Tetapi I suka cakap kita kena be rational. It's okay untuk kita rasakan sedih, rasakan kepedihan tu. Acknowledge your emotion. Itu yang pertama. Sebab bila kita acknowledge the emotion tu memanglah penting. Tetapi apa yang lebih penting adalah what's next to do. Saya sedih. So, apa yang patut saya buat? Saya marah, apa yang patut saya buat? Dan biasanya saya akan minta pesakit saya adalah untuk journaling. Journaling bermaksud kita tuliskan apa yang masalah yang kita sedih sangat. Ya? Contohnya, biasanya fikiran kita ni dia ada pelbagai dia ada banyak section lah dekat dalam fikiran, dalam otak kita ni ada banyak section. Ada limbic system, ada frontal lobe, kita ada temporal lobe, parietal lobe. Limbic system dia memegang emosi kita, dia memegang memory kita. Jadi kan bila kita macam ada banyak bila kita ada masalah, lepas tu kita tak tuliskan, kita tak journal dan tak tulis masalah kita, emosi kita tu akan bercampur aduk dengan pengalaman masa lalu. Contohnya macam kita sakit kepala, tapi mungkin masa kecil kita kena hantuk kepala kat dinding dengan mak kan. Jadi kita akan rasa macam sebab ada, ini kes ni ada, maksudnya memang didera oleh mak tiri ke apa, kena hantuk kat dinding. Jadi emosi kita sebenarnya waktu tu tak ada pun dera tu, tapi dia rasa macam aku kena dera, aku kena ni, dia sebab dia bercampur aduk. Jadi saya cadangkan tuliskan satu persatu apa yang masalah yang dilalui sekarang ni. Contohnya saya rasa sedih disebabkan oleh saya bergaduh dengan boyfriend saya hari ni. Saya rasa sedih sebab saya kehilangan kerja. So saya rasa sedih sebab girlfriend saya tak nak jawab, dia jawab K je, saya ataupun blue tick je. Contoh. Tetapi okey, bila kita dah tulis list kan, 1, 2, 3 kita tulis list, and then kita dekat sebelah list tu kita tulis possible solution yang kita boleh buat. Contohnya kalau kita gaduh dengan girlfriend kan, dia blue tick je, maybe kita boleh macam bagi surprise delivery ke, contohnya kan, dia tak nak cakap dengan kita, so okey tak apalah, I buat surprise delivery ke, ataupun I suruh kawan baik dia ke, bagi tahu contoh. I kata you kena tuliskan macam possible yang you boleh buat. Ataupun macam kalau kita kehilangan pekerjaan, kita dah depressed kan, kita depresi, kita tahu kita dah rasa macam kemurungan sangat-sangat ni. Jadi kita cuba tuliskan apa yang kita boleh buat dengan tu. Macam contohnya, I boleh masak, mungkin I boleh buat COD makanan, mungkin I boleh macam bekerja dengan kawan-kawan ke apa. Tetapi ini adalah untuk kemurungan yang ringan ataupun moderate. Tetapi sekiranya seseorang itu dah loss of functioning, kalau kita tengok dalam senarai tadi kan, yang dipaparkan tadi, kalaulah sekiranya dia dah loss of functioning, maksudnya dia dah tak boleh buat apa-apa. Maksudnya kalau dulu dia boleh bekerja, dah sampai tak boleh bekerja, and then dia dah ada psikosis, maksudnya dia ada halusinasi, dia dengar suara, nampak bayang-bayang, dia dah mula bercakap seorang-seorang, and then dia dah mula mencederakan diri dia sendiri. Yang itu kita dah tak boleh dah nak suruh dia journaling ke, kita dah tak boleh nak suruh dia macam tarik nafas dalam-dalam, tarik buat relaxation teknik. Dia kena jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan, dan itulah di mana fungsi farmakoterapi itu sangat-sangat penting. Ya, bila kita cakap tentang depresi ni ada banyak sebab. Kita tak boleh tuduh faktor satu dia ada depresi, sebab you lemah iman. You ada depresi sebab you tak cukup zikir. Kita tak boleh tuduh macam tu. Kita tak boleh tuduh depresi disebabkan oleh darah ni rendah. Tak ada. Dia bukan. Sebab dia adalah pelbagai faktor. Bio, psycho, social, spiritual, lifestyle. Dan bila jumpa doktor psikiatri, sejam kita tangkap you. Tangkap. Sebab kita nak ambil history. Sebab kita nak buat formulation tentang you. Formulasi tentang you. Sebab depresi saya tak sama dengan depresi Fatana. Depresi saya contoh lah kan. Saya tak adalah depresi. Tapi kalaulah saya ada depresi, mungkin punca saya lain. Fatana punya punca lain. Mungkin Terence punya punca lain. Jadi kita kena kata apa punca-punca dia tu. Tetapi dan biasanya macam depresi ni disebabkan oleh hormon yang tidak stabil. Which is serotonin rendah. Kadang-kadang dopamin menjadi tinggi, sebab tu orang tu dah start jadi halusinasi. Jadi kita perlu rawatan ubat-ubatan untuk mengawal balik hormon-hormon ni supaya dia berada di peringkat yang
stabil. Baik. Di peringkat yang stabil. Yes, Baik, macam tu. saya Jadi, rasa itu banyak menjawab soalan-soalan yang ingin kita utarakan. Namun kita ada pemanggil sana. Ya, kita ada pemanggil di talian untuk bertanyakan soalan kepada doktor daripada Aziz daripada Johor. Silakan Aziz, teruskan soalan. Saya ingin sampai seperti ini dan terapkan. Aziz, maafkan kami, talian anda sangat terganggu. Kami tidak dapat mendengar soalan anda. Sila cuba hubungi semula ataupun sila sampaikan soalan itu kepada penerbit kami yang akan beliau sampaikan kepada kita untuk bertanya kepada doktor. Jadi terima kasih kita ucapkan. Kalau kita boleh teruskan sedikit doktor berkaitan dengan apa yang doktor sebutkan tadi. Ramai pakar motivasi akan berkata choose to be happy, pilih untuk gembira, tapi bolehkah kita pilih untuk gembira walaupun kita sedar bahawa kita sedih? Bolehkah kita pilih untuk menzahirkan emosi sebaliknya? Okey, alright. Itulah yang sering saya katakan. Sebab kebanyakan bila pesakit saya kata, orang cakap, you kena gembira, you kena happy. That's why saya cakap, macam kita kena menjadi rational rather than positif. Sebab positif kita macam, kita pilih untuk gembira. Tapi kita tak rasa gembira. Macam mana kita nak jadi gembira ni? Okey. Of course, kita ada banyak cara untuk kita buat dalam proses kita untuk gembira tu. Tetapi, pada saya, kita kena rational. Kita kena menerima yang kita ada emosi sedih tu. Saya sedih. Saya marah. Jadi, what's next untuk saya buat? Untuk ke arah saya gembira tu, apa yang patut saya buat? Ya, of course, gembira tu perlu dicari. Bahagia tu perlu dicari. Dia bukan seperti bola yang datang bergolek ataupun pipih yang datang melayang. Dia tak macam tu. Bahagia perlu dicipta. Tetapi, sebelum kita dapat mencipta bahagia tu, kita harus menerima bahawa, ya, kita ada masalah kesedihan itu. Sebab macam mana kita nak macam orang kata gembiralah kan, you kena gembira, you tak bolehlah sedih-sedih macam ni, you kena berzikir, baca Quran. Tetapi apabila seseorang itu depresi disebabkan hormon dia yang dah terlalu rendah tu, jadi kalau kita nak suruh dia buat apa sekalipun, dia dah tak boleh dah. Ya, kalau kita kata okeylah kita pergi bercuti pun dia dah tak jadi seronok kan. Dalam simptom tadi kan kita cakap anhedonia, perkara yang menyeronokkan dah menjadi tak seronok lagi disebabkan oleh masalah depresi itu. Dan depresi itu bukan bermaksud itu adalah maksudnya macam itu memang personality dia lah depresi. Tak. Depresi adalah satu simptom dan sekiranya simptom ini dirawat dengan ubat-ubatan dan juga psikoterapi, iaitu dengan terapi cognitive behavior, terapi mindfulness, terapi deep relaxation technique. Biasanya doktor psikiatri ataupun bila kita jumpa dengan doktor tu, kita akan refer pada occupational therapist untuk ajar macam mana untuk buat deep breathing technique dan juga untuk kita belajar untuk mengawal ekspektasi diri sendiri. Kalau orang kata kita perlu gembira, berapa persen yang kita nak letak kegembiraan kita tu? Kalaulah kita kata kita kena gembira 100% dan kita tak capai kegembiraan kita 100%, kita akan down sebab outcome kita tidak akan sama dengan expectation dan ini menjadikan kita disappointed. Ya, dan sebab itu kita kena belajar untuk manage expectation. It's okay to feel that. It's okay untuk rasa sedih, ya. Doktor, Jadi kita ada terima soalan daripada Aziz tadi. Soalannya berkenaan dengan dia telah pun didiagnos MDD, iaitu Major Depressive Disorder, dan sekarang ini dengan tempoh pandemik, dengan anak-anak berada di rumah dengan PDPR, jadi bagaimana untuk Aziz untuk mengelakkan lagi supaya orang kata trigger lagi penyakit MDD itu sendiri, Doktor? Mungkin ada jalan penyelesaiannya. Okey, alright. Memang kita faham memang bila PDPR ni dan coping skill kita banyak berubah. Kalau dulu coping skill kita mungkin kalau kita stres kita boleh keluar kan, kita boleh nak window shopping sesuka hati ataupun maybe kita boleh pergi bercuti ke. Sekarang ni segala-galanya pelbagai landscape kehidupan kita sebenarnya dah berubah kan. Jadi macam untuk Aziz kan, macam saya terima kasih Aziz sebab Aziz macam berani untuk cerita dan tampil ke hadapannya. Pertama sekali kan, pada pendapat saya pertama sekali adalah jangan malu. Macam Aziz buat tu, jangan malu. It's okay. Jangan kita stigmakan diri kita yang kita ada depresi.
Ya, jangan kita stigma yang macam bila kita ada depresi, saya tak boleh terima saya ada depresi, saya tak nak makan ubat. Tak. Pertama sekali, make sure yang you makan ubat yang diberikan oleh doktor. Dan saya selalu cakap dengan pesakit saya, hukum dia wajib. Hukum dia wajib maksudnya kalau tak makan berdosa. Pesakit saya kalau tak makan, dia tahu dia akan jumpa saya, doktor sorry, saya rasa saya dah berdosa dah sebab saya dah tertinggal. Tapi macam saya makan balik lah. Macam tu. Tapi dia adalah wajib, maksudnya sebab apa dia wajib? Sebab pharmacodynamic ubat tu sendiri. Untuk dia sampai ke reseptor, dia perlu untuk regular dose. Kedua, you perlu dapat support system. Sebab bila berada dekat rumah dengan anak dan sebagainya, support system terutamanya daripada suami adalah sangat penting. Okey? Tapi kalau ada orang yang bukan rumah dia, bukan macam maksudnya PDPR kan, ada orang bukan PDPR, maksudnya ada orang kata PKP ni duduk rumah ni bahagia, rumahku syurgaku, tetapi bukan semua rumah adalah syurga. Ada rumah yang domestic violence berlaku kan, ada dan dalam musim PKP ni domestic violence berlaku dengan sangat tinggi juga, dan disebabkan itu macam ramai yang mendapat depression. Again support system tidak semestinya daripada suami kan, daripada pasangan kita, tetapi support system mungkin daripada mungkin daripada ibu bapa kita, mungkin daripada adik-beradik. Kita perlu dapatkan support system tu dekat situ. Mungkin kalau kita rasa macam kita dah tak terkawal sangat, kita rasa kesedihan, kita macam kadang-kadang macam nak kena manage PDPR, kita nak kena manage itu dan ini. Again, tuliskan satu persatu. Kita kena manage kita punya time. Untuk orang yang ada depresi, time management is very important. Sebab macam kita tak nak, sebab bila kita ada depresi, kita tak boleh nak buat apa-apa, kita rasa lemah, kita rasa letih, kita rasa dan sebagainya. Kita kena ada time dan kita kena ada orang untuk membantu kita, macam untuk bantu, macam untuk tengokkan anak-anak kita ke apa. Kalau kita mampu, mungkin kita boleh hire tuition ke apa ke. Sekiranya kita tak mampu, kita terpaksa juga hadap benda tu. Tapi mungkin kita boleh macam tuliskan macam apa kerja anak tu, suruh anak tulis satu-satu dan suruh dia senaraikan. Jadi kita cater satu persatu dan manage expectation. Kan kebanyakan orang kita macam ibu bapa nak jadi superwoman, dia nak macam dia nampak sebab dalam kawan-kawan dalam grup tulis macam anak saya dah siap kerja, send hantar, grup send dah siap. Kalaulah kita tak mampu, saya rasa kita boleh berbincang dengan cikgu tentang perkara-perkara tu. Dan macam untuk kita macam stres lagi kan, dengan banyak lagi kerja, nak tengok anak lah, nak tengok itulah. Kalau kadang-kadang ada tak pekerjaan yang kita boleh kurangkan? Contohnya macam kalau kita boleh mop lantai tu seminggu sekali, kita boleh ganjakkan jadi seminggu sekali. And then kalau kita macam masak tu, kalau kita boleh beli je ataupun COD je daripada orang, so kita beli je daripada kita nak streskan diri kita dengan nak tambah pula nak masak tu. Maksudnya kita kena belajar untuk uruskan, tapi untuk uruskan kita kena tulis dulu apa yang ada kekuatan kita, apa yang kita tak ada dekat situ, dan apa yang kita tak ada tu kita cuba dapatkan dari bantuan daripada dan sebagainya. And of course jangan tinggal perawatan tu, ubatan tu. Tidur mesti cukup dan you mesti kena ada me time. Doktor macam bagi sesi consultation secara percuma kepada pemanggil kita. Walaupun begitu kita ada seorang lagi pemanggil doktor, jadi kita cuba untuk menyantuni seramai yang mungkin. Anne dari Selangor, silakan Anne. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya ada memahami tentang merupakan sudah 17 bulan. Sebenarnya sebab saya bukan kerja dan alhamdulillah buat my children dan saya child. And then besok dia mula kuliah, dia pergi doktor and the minister. And then saya macam rumah, saya tahu that the street store, I feel nothing. I feel too much. I feel nothing. And then I just to myself, I say, contact my son, but my friend, I'm down. Lepas tu, saya baik sikit, I said to myself, saya berfikir apa hal tapi awak boleh cerita kemudian saya takut I selalu dapatkan itu mana ada kemudian bila I dapat And maafkan kami Anne sebab talian kurang jelas. Mungkin Anne boleh daripada televisyen sebutkan. Can you turn off your television set or? Yeah. Okay. And is it possible for you to speak slower? Okay, I try to speak slowly. Thank you. Bila saya dah
cuba ubah hobi. Saya cuba berfikir rasional, saya cuba buat apa yang I need to do, dan saya datang begitu datang balik. And then beban itu sebab saya dalam satu agensi bersama dengan kita orang bukan kalau berkampung, and then kita sebenarnya dapat menikmati sebab itu antivirus yang dapat kaitan banyak sekali saya nak cuba produk saya dah tak tahu nak buat apa. I feel nothing. I feel too much. Okay, Anne. Calm down, Anne. Thank you so much. Terima kasih, Anne, kerana bersama kami pagi ini. Kita akan cuba untuk membantu Anne. Please do stay with us. Doktor, agak melampau agaknya emosi-emosi yang dihadapi oleh Anne pada ketika ini dan sukar untuk Anne mencari jalan keluar walaupun telah mencuba pelbagai cara, hobi dan juga telah cuba untuk berfikir secara rasional. Namun apakah kaedah-kaedah yang boleh doktor cadangkan kepada individu seperti Anne yang mungkin bersendirian dalam menghadapi isu dan cabaran seperti ini? Okay, again kan sebab macam apa yang saya dapat daripada Anne, ya, terima kasih Anne, ya, macam I know that I nampak macam memang it's very hard for you, but dan I dengar dan tak apa-apa dengar je lah sangat sebenarnya, tapi saya dengar yang memang Anne ada banyak kali cubaan untuk macam self harm juga kan, dan macam cubaan untuk bunuh diri juga, ada rasa macam tu. Okay, first of all sebab formulasi kita semuanya berbeza, maksudnya kita apa yang Anne bagi tahu saya adalah simptom, tetapi mungkin saya rasa saya tak pasti sama ada Anne mendapat rawatan di mana-mana, sebab kita perlu tahu apa punca dan sebab Anne jadi macam ni kan. Kalaulah macam punca tu disebabkan oleh yang mungkin domestic violence, ataupun mungkin Anne adalah mangsa kepada macam sexual abuse ataupun physical abuse masa zaman kecil-kecil, so ada kalanya ini menjadikan seseorang tu dapat kemurungan. Sekarang ni dia kemurungan, tetapi benda tu akan menghantui seumur hidup, ya, jadi akan menghantui seumur hidup. Jadi disebabkan itu doktor perlu tahu, maksudnya macam untuk kita buat terapi session ataupun untuk kita pilih ubat-ubatan yang sesuai dan untuk kita cater terapi yang sesuai, sebenarnya saya perlu tahu dengan lebih lanjut cerita tentang Anne ni. Maksudnya Anne ni siapa sebenarnya, pekerjaan macam mana, apa support system yang Anne ada, apa maksudnya dinamik yang kita kena tahu dinamik dalam keluarga Anne sebenarnya, dan barulah daripada situ kita boleh memberikan rawatan dan itu cadangan yang lebih tepat sebenarnya. Tetapi kalau secara generalnya saya boleh cakap, saya mohon kalau Anne belum berjumpa dengan doktor, jangan segan, jangan malu, jumpa je doktor dulu, sebab kita perlu buat satu formulation dulu untuk Anne. Kita perlu tahu punca. Sebab apa yang Anne bagi tahu saya adalah simptom. Tetapi macam simptom yang Anne lalui pada saya, dia sangat eksesif, dia sangat mengganggu fungsi, dan Anne memang perlukan continuous session ataupun macam psikologis, berjumpa dengan psikologis yang boleh buat sesi secara berterusan dalam jangka masa yang dalam 2 minggu sekali, dan Anne perlu untuk belajar untuk problem solving skill. Apa yang selalu saya buat dekat pesakit saya akan ajak untuk buat problem solving skill. Tapi macam mana nak buat? Pesakit kena identify apa masalah dia dulu. So saya akan tanya pesakit, okay, apa yang you nak settlekan dulu? I will help you in term of that. Tapi dia kena identify apa masalah dia dulu, baru kita boleh bantu daripada situ. Yeah. Kita ucapkan terima kasih kepada pemanggil seperti Anne kerana berkongsi isu yang sangat peribadi dengan kami pagi ini. Kalau Anne merasakan perlu bantuan tambahan, sila rujuk kepada pautan Facebook kami ataupun Instagram. Nombor-nombor yang boleh Anne hubungi ada di sana, dan sila kekal tenang bersama kami kerana perbincangan masih ada untuk mungkin membantu Anne. Ciri-ciri tambahan yang boleh Anne kenal pasti dari masa ke masa yang boleh membantu Anne dalam keadaan sekarang ini. Doktor, lebih ramai sebenarnya rakyat Malaysia di luar sana dalam keadaan dan momen seperti ini yang menghadapi dugaan dan cabaran yang tidak pernah mereka hadapi. Jadi kita kembali kepada simptom-simptom tadi. Bagaimana untuk individu mengenal pasti bahawa dia sebenarnya mempunyai isu kemurungan ataupun depresi, dan bagaimana untuk dia sedar tentang isu itu. Mungkin sebelum ini tidak pernah menghadapi cabaran sebegitu besar, namun keadaan pandemik ini memaksa.
Alright, okay. So kalaulah kita nak tahu lah bila dia kata dia macam ada depression kan, macam again I'm stressed, I rasa depressed, tetapi kita perlu bezakan apa itu depresi dan apa itu stres, apa itu dan dia ada perbezaan dia dan memang sama ada pesakit itu sendiri yang menyedari ataupun ada orang lain yang sedar dan bagi tahu dia, oh you memang ada masalah, nampak macam lain macam je, okey. Tetapi yang pertama kita menggunakan diagnostic and statistical manual bila kita buat assessment kepada pesakit-pesakit. Okey, jadi pesakit biasanya diorang akan komplain kepada kita, diorang akan cakap pada kita yang sebenarnya pertama mereka ada low mood. Okey, mood yang sangat rendah selama at least 2 minggu. Dan 2 minggu ni dia bukannya macam okey 2 minggu jom kita pergi shopping, dia rasa happy. Tak. Dia tak ada, dia shopping ke, dia tak shopping ke, dia tetap tak happy ya. Kalau dia dapat, walaupun dia dapat 1 juta pun dia rasa tak happy juga. Okey? Macam tu, sampai rasa macam tu. Because dia tak ada, yelah 1 juta tu banyak sangat kan, tetapi maksud saya macam dia dah rasa sedih tu, memang sangat tempoh yang lama. Dia tak rasa macam ada satu trigger lain pun, apa-apa benda pun boleh membuatkan dia happy. Lepas tu dia rasa hilang minat dalam benda yang dia suka. Ya, dia rasa anhedonia. Kalau dulu kan dia suka macam, kalau suka morat orang, sekarang ni dia tak suka dah morat orang. Orang pun pelik kan, macam you dulu suka je morat orang, sekarang ni macam tak nak. Dulu dia suka memancing, tak ada, dia dah tak pergi dah memancing. Macam tu. Dan lepas tu dia perubahan selera makan. Sama ada you makan banyak ataupun you makan sikit. Tetapi kadang-kadang walaupun you makan sikit pun berat badan tetap bertambah disebabkan oleh insulin resistant. Ada orang tanya, saya tak makan doktor, saya depressed, tapi kenapa badan saya besar juga? Because of the insulin resistant. Tiada kesihatan fizikal tanpa kesihatan mental. I nak ambil peluang ni untuk cakap juga bahawa walaupun kita cakap kesihatan mental, kesihatan fizikal kita akan affected juga. Lepas tu kita akan rasa susah nak tidur, sama ada you terlebih tidur ataupun you kurang nak tidur. And then sama ada you psychomotor agitation, you cepat nak marah tau, cepat nak marah. Macam bila orang cakap sikit je you dah cepat nak marah. Ataupun you restless tau, you restless. Ataupun you macam blunted. Blunted ni macam bila orang cakap you macam ni, stupor, macam ni je kan muka you. Macam you, apa dia sekali lagi, sebab because you cannot, tak boleh nak fokus ya. And then after that dia macam ada rasa hopelessness, useless, rasa bersalah dan juga dia ada keinginan untuk membunuh diri. Tetapi harus diingatkan ya bahawa simptom-simptom ini perlulah dia berdiri dengan sendiri ya, tanpa ada, contohnya kalau dia ada ambil substance, contohnya dia ambil methamphetamine, syabu ataupun dadah-dadah lain, tetapi lepas tu dia datang dengan depression. Jadi itu mungkin disebabkan oleh kesan daripada dadah itu sendiri, sebab syabu sendiri boleh menyebabkan depression. Kalau dia ambil alkohol secara banyak dan macam memang addiction to the alcohol, so boleh menyebabkan depression juga ya. Jadi dan kita kena rule out kan ada medical condition seperti hypothyroidism boleh menyebabkan depression juga. Jadi bila dah jumpa dengan doktor tak adalah kata terus, bila jumpa doktor psikiatri ni tak adalah kata macam you dapat depression, you ada anxiety. Tak, kita akan buat keputusan darah dulu, kita akan tengok adakah punca-punca lain yang menyebabkan you dapat depression. Kita akan buat urine test. Kita buat urine test, tengok syabu positif. Kita tengok ada macam, lepas tu kita ambil history, memang ambil alkohol setiap hari. Sebab alkohol adalah as depressant, dia boleh menyebabkan you dapat depression. Lepas tu kita tengok history of ambil ubat kurus. Bila kita ambil ubat kurus di dalam tu ada methamphetamine dan dia boleh menyebabkan depression ya. Dan juga dan juga bila kita ambil darah, tengok hypothyroidism. So kita kena treat hypothyroidism ni, masalah thyroid ni, dan bukan disebabkan, dan bila thyroid tu settle, depression tu pun akan settle. Jadi kita tak adalah macam kata jumpa doktor psikiatri je confirm dah kena makan ubat psikiatri. Tak, not necessarily. Kita kena treat organik, bukan treat organik, maksudnya kita rule out dulu apa punca-punca lain. Tapi kalau memang punca lain tu tak ada, keputusan darah tu normal, jadi we need to admit lah we have a depression. Acknowledge that we have depression. Do not stigmatize yourself. Do not stigmatize orang yang ada masalah kesihatan mental. Kalau ada family members kita yang ada masalah kesihatan mental pun, bantulah dia. Dan again, ini penting ya. Sebab saya nak cakap yang sometimes ya, pain are not seen in tears. Pain also present in smile. Kadang-kadang kita nampak kawan kita senyum, ketawa, happy, gembira dia, tetapi they could have a high functioning depression. Walaupun dia orang happy, gelak, tak ada masalah, tetapi apalah salahnya kalau kita tanya, are you okay? Sebab kita tengok siapa famous artis kita, Robbie Williams.
Kate Spade kan, Kate Spade bukan artis tetapi orang kaya, banyak duit juga kan. Tetapi kenapa mereka boleh memilih jalan untuk membunuh diri? Begitu juga dengan artis-artis Korea, memang saya tak pandai lah nama-nama tu. Tetapi mereka memilih untuk membunuh diri. Dan satu lagi yang saya risaukan adalah copycat suicide. Ya. Copycat suicide di mana bila orang yang depressed dan merasakan mereka tiada harapan lagi, mereka akan tengok copycat suicide ni, dia akan tengok, oh artis pun buat, oh mungkin cara ni tak menyakitkan. Jadi mereka nak tiru cara untuk membunuh diri. Dan suicide, bunuh diri adalah boleh berjangkit. Keboleh jangkitan suicide. Saya ada tulis benda ni dekat dalam Facebook saya. Maksudnya suicide boleh berjangkit. Jadi pada pendapat saya kan, macam kita kenal pasti benda ni sama ada dalam diri kita ataupun kepada rakan-rakan kita, plus kita look. Kemudian bila kawan kita nak bercakap dengan kita listen without judgement. Jangan bila dia kata, I rasa I depressed. Lepas tu kata, kau ni tak cukup iman lah. Kau tak baca Quran lah ni. Kita janganlah judgement dia macam tu. Tapi maybe kita boleh cakap, oh maybe you can tell me more. I ada sini, you boleh cerita dengan I. And after that, you linkkan dia ke hospital ataupun ke klinik kesihatan yang berdekatan. Kesihatan sebab dia ada pakar perubatan keluarga. So, dia boleh treat depression juga. Dan juga, lepas tu kalau dia rasa macam benda tu severe, ada anak suicide semua, dia akan refer kepada hospital. Dan dia akan buat surat refer kepada hospital. Ataupun pesakit boleh juga datang, kalau dah teruk sangat, family nampak teruk sangat, boleh bawa ke kecemasan. Macam tu. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Sememangnya suatu penjelasan yang sangat jelas, yang sangat merangkumi semua aspek kemurungan dan kepada yang sedang mungkin merisaukan tentang apa yang mereka makan sekarang ini, sila cek semula label di sebalik ubat-ubat, terutama sekali ubat kurus yang disebutkan doktor tadi. Memang sedang giat dipromosikan dan sebagainya, namun apa yang ada dalam ubat tu kadang-kadang kita pun tak tahu. Terlepas pandang ataupun memang tak baca. Jadi sila rujuk semula senarai ubat yang sedang anda ambil. Mungkin ada kandungannya yang menyebabkan situasi anda pada ketika ini. Baik, terima kasih kita ucapkan sangat-sangat kepada Dr. Nurul kerana sudi bersama kami dan menyantuni juga caller-caller kita yang telah meluahkan beberapa isu peribadi mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor. Terima kasih, selamat pagi Malaysia. Sama-sama. Baik, kita